Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi ruang dan peluang dan dapat lagi kita sama-sama teruskan siri ulang kaji PSRA, yang mana pada kali ini kita akan berbincang berkenaan dengan subjek Tauhid lagi untuk tahun 5, iaitu hubungan doa dengan qada dan qadar. Okay, hubungan doa dengan qada dan qadar. Dan dalam pelajaran kali ini kita akan tengok berkaitan dengan kaifiat berdoa, apa maksud doa itu sendiri dan sebagainya. Okey, jom kita teruskan. Okay, yang pertama adalah pengertian doa. Okey, doa ni adalah permohonan atau meminta sesuatu yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasa yang baik dan beradab. Okey, doa ni adalah permohonan ataupun meminta sesuatu. Kita minta, kita mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasa yang baik. Gunalah bahasa yang paling baik, yang paling merendah diri dan dalam keadaan kita paling beradab ketika meminta doa, meminta sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, seterusnya peranan doa. Okey, apa peranan doa? Yang pertamanya adalah membantu kehidupan seseorang sama ada di dunia maupun di akhirat. Okey, kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak hidup dengan sendiri. Kita mesti perlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekiranya kita dalam kesusahan, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita dalam keadaan kesedihan, kita minta bantuan Allah dengan Subhanahu Wa Taala dengan berdoa. Dan sekiranya kita dalam keadaan yang baik-baik sahaja ataupun dalam keadaan kaya ke, kita senang ke, kita tak boleh lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kena juga berdoa supaya Allah jaga kebaikan kita tu, kekayaan kita tu, kesenangan yang kita ada tu, supaya tidak, kita doa supaya Allah tidak menjadikan kita ni orang yang lupa kepada Allah sewaktu kita senang. Bukan sahaja kita berdoa waktu kita susah sahaja, waktu senang pun kita tak lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya menjadikan seseorang itu rasa rendah diri akan mengagungkan kekuasaan Allah, di samping meletakkan satu harapan agar doa dimakbulkan. Okay, ini peranan doa yang kedua. Menjadikan kita rasa rendah diri. Rasa rendah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada kuasa yang lebih hebat, ada Tuhan yang lebih hebat daripada kita. Kesenangan yang kita dapat bukan hasil daripada datang daripada kita sendiri, tapi itu adalah bantuan, sedikit bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Allah tu maha kaya. Kekayaan yang kita ada, kesenangan yang kita ada tu Allah yang bagi. Kalau dia nak tarik, bila-bila masa je dia boleh tarik. Dan mengagungkan kekuasaan Allah, kita akan rasa agungnya Allah. Kita rasa macam Allah tu maha hebat. Sebab tu kalau kita senang pun kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah jaga kesenangan kita, Allah jaga kekayaan kita tu. Kita akan menggunakan kesenangan kita tu ke arah kebaikan juga. Dan di samping meletakkan satu harapan agar doa dimakbulkan. Kita masa-masa berdoa tu kita letak harapan supaya Allah makbulkan apa yang kita minta. Allah lepaskan kita daripada masalah. Allah tolong kita keluar daripada masalah. Allah tolong kita untuk menangani sesuatu masalah yang kita hadapi itu. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, seterusnya
salah satu bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, doa ni adalah satu bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah suruh kita minta dengan dia, nescaya dia akan bagi. Okey, itu satu bentuk penghambaan. Kita sebagai hamba kena minta dengan Tuhan kita lah. Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya, dalil berdoa ni adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari masalah dari menyembahku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Okey. Allah kata wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan bagimu. Nescaya aku akan makbulkan doa-doa kamu. Allah berfirman dalam surah Al-Ghafir, okey, ayat yang ke-60. So, tak ada Allah dah janji dalam Al-Quran, siapa yang berdoa, siapa yang minta, dia akan perkenankan. Apa-apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita, mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas solat, jangan lepas bagi salam je terus bangun tanpa meminta apa-apa. Jangan jadi orang yang sombong dengan Allah. Okey. Seterusnya, adab berdoa. Okey, apakah adab berdoa? Okey, adab sebelum berdoa. Okey. Sebelum berdoa, adab-adabnya adalah memilih waktu yang baik seperti hari Arafah, bulan Ramadan dan hari Jumaat. Pilih waktu-waktu yang baik, di sepertiga malam ataupun di antara dua khutbah ke. Okay? Kena pilih waktu yang baik. Sebelum kita berdoa tu, pemilihan waktu tu pun dah tepat dah. Baru doa kita tu lebih mustajab. Okay, seterusnya, dalam keadaan yang mulia seperti ketika bersujud dalam solat dan ketika menghadap Kaabah. Okay. Dan yang ketiga, dalam keadaan suci ataupun berwuduk. Kalau boleh, ambil wuduk dulu, baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Seterusnya, adab semasa berdoa. Apa ada adab semasa berdoa? Okay. Yang pertama, memulakan doa dan mengakhirkannya dengan tahmid dan selawat. Okay. Memulakan doa dan mengakhirkannya dengan tahmid dan selawat. Okay, contohnya kat sini, kalau semasa kita berdoa tu, sebelum kita masuk apa yang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu, mulakanlah dengan tahmid, iaitu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa kita baca doa kan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itulah tahmid. Okay, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita selawat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, ada tahmid dan selawat. Okay. Yang kedua, berdoa dengan hati yang ikhlas. Berdoa dengan hati kita yang ikhlas. Betul-betul kita mengharapkan keredaan Allah, keampunan daripada Allah, makbul, minta Allah makbulkan doa kita tu, betul-betul hati kita ni ikhlas. Okey. Yang ketiga, menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sesuai dengan hajat yang dikehendaki. Kita sebut nama-nama ataupun sifat-sifat Allah yang sesuai dengan hajat yang kita nak. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Semua boleh sebut. Ikut apa yang kita nak. Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim. Tak kisahlah.
Banyak-banyak nama Allah Subhanahu Wa Taala tu kita sebut bersesuaian dengan apa yang kita minta. Kena tengoklah makna Asmaul Husna tu apa. Sesuai tak dengan apa yang kita nak. Okey. Terusnya, adab semasa berdoa lagi, menadah tangan ketika berdoa. Tadahlah tangan apabila kita berdoa. Nampak macam bersungguh-sungguh kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau duduk je macam ni, macam bersahaja, orang kata. Macam tak bersungguh sangat. So, tadahlah tangan. Simbolik kepada kita tu bersungguh-sungguh untuk berdoa kepada Allah, untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, seterusnya, adab selepas berdoa. Okay, adab selepas berdoa ialah yakin bahawa doa akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas kita berdoa, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula lepas berdoa, tak tahulah ni Tuhan ni makbul ke tak doa aku. Jangan cakap macam tu. Kita kena yakin yang setiap yang kita doa akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya tak semestinya apa yang kita minta terus dapat. Mungkin Allah akan bagi 3 tahun ke depan. Kita tak tahu. So, tugas kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang memakbulkan adalah Allah. Tugas kita minta. Mungkin kita minta benda lain, tapi Allah bagi benda lain. Ya, kita kena yakin bahawa doa kita tu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bersangka buruk dengan Allah selepas berdoa. Ni Allah ni tak tahulah ni bagi ke tak apa yang aku doa. Jangan cakap macam tu. Kita kena yakin doa kita tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, berserah kepada Allah dengan sepenuh hati. Berserah kepada Allah dengan sepenuh hati. Tak apalah, ikutlah macam mana jalan keluar daripada masalah yang Allah akan tentukan lepas ni. Kita serahkan semuanya kepada Allah dengan sepenuh hati. Kita harapkan pertolongan daripada Allah. Kemudian yang seterusnya, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Allah tak bagi apa yang kita minta, tapi Allah bagi apa yang kita perlukan. Lain kefahaman kita, pengetahuan kita dengan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala lain. Kita minta, kita nak benda tu. Contohnya kita minta, ya Allah jadikanlah aku orang yang kaya. Tapi Allah tak jadikan kita orang yang kaya, tapi Allah jadikan kita ni rajin belajar ataupun mendapat pekerjaan yang baik. Itu antara step nak jadikan kita orang yang senang tadi itulah. Tapi Allah tak bagi senang secara tanpa kita ada apa-apa ikhtiar. Mungkin Allah pemudahkan, mudah belajar, mudah faham. Okey, dalam pelajaran dan sebagainya tu adalah apa yang Allah nak bagi. Allah tahu apa yang kita perlukan. Tak semestinya Allah makbulkan apa yang kita minta, tapi Allah bagi apa yang kita perlukan pada saat itu. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Okey, waktu mustajab berdoa. Waktu yang baik untuk berdoa. Antara waktu-waktunya ialah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang terjadi pada bulan Ramadan. Antara azan dan iqamah. Okey, ini juga tempat waktu yang mustajab untuk berdoa antara azan dan iqamah. Sewaktu kita selepas azan biasanya kita akan solat sunat qabliyah. Masa selepas solat tu berdoalah. Antara azan dan iqamah. Selepas daripada muazzin ataupun bilal azan, kita boleh berdoa sepanjang tu sampailah bilal tadi tu qamat. Okey, ketika sujud dalam solat. Ketika sujud dalam solat kita boleh tambah apa doa kita. Waktu yang mustajab untuk berdoa, waktu kita sujud dalam solat tu,
selepas kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih tu, kita pun tambahlah doa kita sendiri. Tapi kalau kita orang Melayu, jangan pula dalam sujud tu cakap Melayu. Niatkanlah apa-apa di dalam hati, insya-Allah. Allah Maha mendengar. Okey, ketika azan untuk solat fardu. Ketika azan untuk solat fardu juga adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang tak boleh ketika azan tu kita duk sembang benda lain. Kalau nak doa, silakan. Boleh. Waktu yang mustajab lagi untuk berdoa. Apa yang kita salahnya adalah waktu azan tu pun kita duk bersembang benda-benda yang tidak berfaedah. Okey, seterusnya waktu yang dirahsiakan Allah pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat ada satu waktu yang Allah rahsiakan. Terpulanglah lak kita lah dapat yang kita kena berdoa setiap hari pada hari Jumaat tu. Mungkin ada doa kita tu terkena pada waktu yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian waktu yang mustajab berdoa lagi adalah ketika turun hujan. Hujan yang turun waktu hujan tu, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Seterusnya sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir. Contohnya dalam pukul 3 hingga pukul hingga sebelum subuh lah. Okey, sepertiga malam yang terakhir bangun solat malam, solat tahajud, solat-solat sunat yang lain, kemudian menadah tangan dan berdoa. Okey, sepanjang malam pada setiap malam. Sepanjang malam pada setiap malam juga adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Kerana apa? Masa tu masa yang tenang. Tak ada bunyi bising, tak ada bunyi apa, burung pun tidur. Okey, waktu yang kita waktu sunyi tu kita pun menadah tangan. Fikiran kita lebih fokus. Fikiran kita lebih positif. Kita boleh meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ketika berangkat perang fisabilillah. Ketika berangkat perang fisabilillah. Ketika hendak menuju ataupun ketika nak memulakan peperangan, kita berangkat. Contohnya perang dekat tempat lain. Dari rumah kita ni kita berangkat. Masuk ke camp ke apa-apa ke. Kita nak pergi perang. Masa tu kita berdoa. Itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Sebelum memberi salam pertama dalam solat fardu. Okey, sebelum beri salam pertama dalam solat fardu. Contohnya selepas daripada kita baca tahiyat akhir, kita kata innaka hamidum majid. Sepatutnya lepas tu kita bagi salam, tapi lepas innaka hamidum majid tu kita pun tambah lagi doa-doa kita. Kalau pandai bahasa Arab, baca doa dalam bahasa Arab. Tak kisahlah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ke, ataupun apa-apa doa yang kita tahu, apa sahaja yang kita inginkan, berdoa sebelum bagi salam yang pertama dalam solat. Dan ketika minum air zam-zam disertai dengan niat yang baik. Ketika kita minum air zam-zam, ada air zam-zam, ketika minum tu kita niat apa yang kita nak. Kerana molekul air zam-zam tu dia ada aura yang positif. So masa kita minum air zam-zam tu, kalau kita minta, insya-Allah waktu yang mustajab untuk berdoa. Okey, kemudian kita tengok tempat yang mustajab untuk berdoa. Tempat yang mustajab untuk berdoa. Okey, yang pertama di hadapan Kaabah. Di hadapan Kaabah. Yang kedua di Padang Arafah. Okey, Padang Arafah ni salah satu daripada tempat yang menjadi rukun bagi orang yang buat haji, iaitu wukuf di Arafah. Di Arafah ni juga adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Kemudian di Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ni dia ada satu tempat
yang di sekitar Kaabah. Makom kat sini, makom Ibrahim ni bukan kubur Nabi Ibrahim, tak. Tapi dalam makom Ibrahim tu dia ada satu hamparan batu, yang mana batu tu sewaktu Nabi Ibrahim membina Kaabah dulu, dia selalu pijak atas tu sehingga dekat batu tu terbentuk tapak kaki Nabi Ibrahim. Itu sebab dia dipanggil Maqam Ibrahim. Okay, dia terletak di berhampiran dengan Kaabah dan dia disalut dengan salutan perak. Okey. So ni tempat mustajab untuk berdoa. Kemudian di Masy'arul Haram, di Masy'arul Haram ataupun di Muzdalifah. Masy'arul Haram ataupun nama glamour dia Muzdalifah. Yang ni berada di sekitar tanah haram Mekah lah ni. Okey, seterusnya ketika bermusafir. Okey, tempat yang mustajab berdoa ketika kita bermusafir. Kita melalui satu perjalanan yang panjang dengan satu tujuan yang tidak bukan tujuan yang buruk. Maksudnya kita pergi bermusafir, kita melakukan perjalanan tu untuk tujuan yang baik. Ketika bermusafir tu mustajab untuk berdoa. Kemudian di Hijr Ismail, juga berdekatan dengan Kaabah. Di Bukit Safa dan Marwah. Semua ni di tanah haram Mekah lah ni. Di Bukit Safa dan Marwah. Setelah melontar jamrah, sewaktu orang mengerjakan haji, setelah melontar jamrah, boleh berdoa. Tempat tu adalah mustajab untuk berdoa. Dan di Raudah dalam Masjid Nabawi. Raudah ni satu kawasan dalam Masjid Nabawi dekat Madinah. Ini antara tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Okey. Kemudian kita akan tengok berkaitan dengan sebab-sebab doa tidak dimakbulkan. Okey, antara sebab-sebab doa tidak dimakbulkan adalah membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya. Menerima nikmat Allah tetapi tidak mensyukurinya. Telah mengenali Allah tetapi belum menunaikan haknya. Berkata bahawa neraka itu benar tetapi tidak lari daripadanya. Menziarahi kematian tetapi tidak mengambil iktibar daripadanya. Mendakwa bahawa syaitan sebagai musuh tetapi tidak mengingkarinya. Berkata bahawa mati itu benar tetapi tidak bersiap sedia untuknya. Berkata bahawa syurga itu benar tetapi tidak berusaha untuk mendapatkannya. Mengaku sebagai umat Nabi Muhammad dan mencintainya tetapi tidak menuruti sunnahnya. Sibuk melihat aib orang lain tetapi tidak pernah melihat aib sendiri. Okey, ini adalah antara sebab-sebab kenapa doa kita tidak dimakbulkan. Kalau kita tergolong dalam golongan yang ini, kita kena cepat-cepat berubah. InsyaAllah kita semua ni tergolong dalam golongan orang-orang yang Allah terima doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan berkaitan dengan tajuk dalam subjek Tauhid tahun 5 ini, iaitu hubungan doa dengan qada dan qadar. Semoga video ini dapat memberi manfaat untuk diri saya sendiri dan untuk anda semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.